tajuk kami ialah Kebijaksanaan Sultan Al-Hakim. Sebagai pengenalan umum, surah Al-Luqman merupakan surah daripada ayat Makkiyah yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah dan selepas Isra dan Mi'raj. Antara ciri ayat Makkiyah yang dapat kita lihat dalam surah Al-Luqman ialah dimulai dengan Ya Ayuhan Nas dan juga huruf hijaiyah Alif Lam Mim. Ayatnya pula pendek dan ringkas. Isi kandungannya pula menyeru manusia untuk beriman kepada Allah dan hari kiamat serta menyeru manusia untuk berakhlak mulia. Manakala menariknya surah Al-Luqman ini, dia adalah berbeza mengikut mazhab. Mazhab Utsmani meletakkan surah Al-Luqman sebagai surah ke-31. Malah dalam mazhab Ali pula, surah Al-Luqman ialah merupakan surah yang kelima, dan dalam mazhab Ibn Abbas, surah Al-Luqman merupakan surah yang ke-54. Namun, perbezaan ini adalah ijtihad para sahabat, dan perbezaan ini langsung tidak menimbulkan sebarang perselisihan faham. Saya akan menceritakan sebab penamaan surah Luqman. Surah ini dinamakan surah Luqman kerana ia memaparkan kisah mengenai Luqman Al-Hakim yang dikurniakan hikmah, kebijaksanaan dan rahsia mengenal Allah untuk menghalang syirik dan mendorong supaya berakhlak mulia dan menjauhi akhlak yang tidak baik atau terkeji. Penurunan ayat Al-Quran adalah sama ada diturunkan tanpa sebab untuk dijadikan sebagai petunjuk kepada manusia. Selain itu, ayat diturunkan berdasarkan peristiwa tertentu, contohnya ayat dalam surah Luqman. Ayat ini diturunkan kerana orang Arab Quraisy bertanyakan kepada Rasulullah mengenai cerita Luqman Al-Hakim dan anaknya serta bagaimana ketaatan mereka terhadap kedua ibu bapa. Bawaan surah Luqman. Jika baca surah Luqman pada mereka yang mengandung, bayi dalam kandungan akan dikurniakan kebijaksanaan akal fikiran dan anak itu akan menjadi anak yang soleh serta dikurniakan hikmah tersirat apabila lahir ke dunia. Abi Al-Sud dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahawa Ubay bin Ka'ab berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang membaca surah Luqman, nescaya Luqman akan menemaninya pada hari kiamat dan diberi 10 kebajikan dengan kadar bilangan mereka yang beramal dengan perkara-perkara yang makruf dan mencegah daripada perkara-perkara mungkar. Selain itu, Imam Al-Tabrasi dari kitab tafsirnya menyebut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Jabil Al-Azrami daripada ayahnya Abi Ja'far. Sesiapa yang membaca surah Luqman pada setiap malam, nescaya Allah akan utuskan 30 malaikat menjaganya daripada iblis dan tenteranya hingga ke pagi, dan jika membaca pada waktu siang, malaikat akan menjaganya daripada iblis dan tenteranya hingga ke petang. Hadis di atas jelas menunjukkan bahawa surah Luqman sangat elok untuk diamalkan, khususnya mengawal diri daripada gangguan hasutan iblis yang sentiasa berusaha menyesatkan manusia. Menurut Ibn Khatir, nama beliau ialah Luqman Ibn Anqa Ibn Sadun. Beliau juga dikenali sebagai Luqman Ibn Taran. Beliau adalah penduduk daripada Ailah dan dikatakan seorang qadhi pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Pendapat lain menyebut beliau adalah seorang hamba dari Habsyah dan seorang tukang kayu. Menurut catatan sejarah, Luqman Al-Hakim hidup satu zaman dengan Nabi Daud alaihissalam. Apabila Nabi Daud diberikan mandat khalifah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Luqman Al-Hakim dianugerahi hikmah kepadanya. Apabila ditanya mengapa kamu tidak diberikan khalifah seperti Nabi Daud, Luqman menjawab, biarlah Daud diberikan khalifah. Saya memadai dengan hikmah kerana hikmah tidak terbebani dengan tanggungjawab baik dengan umat maupun dengan Allah. Pekerjaannya sebagai pengembala. Namun hatinya yang bersih, bening sehingga menjadikan tutur katanya penuh dengan hikmah. Segala keputusannya syarat dengan kebijaksanaan. Di dalam surah ini terdapat banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada kata-kata nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Luqman adalah ahli hikmah yang banyak dikurniakan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kata-kata
kata-kata nasihatnya dan amal perbuatannya untuk mengajak manusia kembali beriman kepada Allah. Di dalam hadis Nabi SAW terdapat juga beberapa riwayat yang menceritakan kisah Luqman dengan perangai manusia yang beliau temui di zamannya. Menurut Ibnu Khathir, Luqman Al-Hakim adalah seorang hamba yang soleh, kuat beribadah, mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa dan sangat suka berkongsi nasihat sehinggakan terdapat surah yang khusus di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kisah beliau beserta nasihat yang disampaikan kepada anaknya. Nasihat Luqman kepada anaknya tertulis dalam Al-Quran iaitu surah Luqman ayat 13 hingga 19. Contoh ayatnya ialah, dan janganlah engkau memalingkan pipimu dari manusia kerana sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat sekali terdapat banyak pengajaran yang kita boleh ambil iktibar daripada surah Luqman supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.